Pada Jumaat, Arab Saudi dan Iran sepakat untuk mewujudkan semula hubungan selepas bertahun-tahun persengketaan yang telah mengancam kestabilan dan keselamatan di Teluk dan membantu mencetuskan konflik di Asia Barat dari Yaman ke Syria. Perjanjian itu diuruskan oleh China dan diumumkan selepas 4 hari rundingan yang diadakan di Beijing antara pegawai keselamatan tertinggi kedua-dua negara. Dan semestinya kita ingin melihat signifikannya pemulihan hubungan ini di antara kedua negara serta bagaimana hubungan diplomatik ini mampu memaknai kestabilan politik dan konflik di Asia Barat. Untuk memahami isu ini dengan lebih lanjut, saya bersama dengan Dr. Kamaruzaman Yusof, Ketua Unit Pendidikan dan Advokasi Yayasan Ishraq Malaysia. Apa khabar, Doktor? Ya, baik. Terima kasih. Baik, Doktor. Kita ingin terus kepada perbincangan ini, melihat kepada isu ini. Bagaimana untuk kita membaca impak pemulihan Arab Saudi dan Iran ini selepas pertelingkahan beberapa tahun? Ya, pertamanya suka saya sebutkan bahawa sebelum berlakunya Peperangan Dunia yang pertama, kita tidak dapat melihat pertelingkahan, pergaduhan, peperangan, konflik di Asia Barat ini dalam bentuknya yang berskala besar. Tapi ianya hanya berlaku selepas daripada berlakunya revolusi Iran tahun 1979. Maknanya selepas revolusi, masing-masing membawa hal yang tersendiri, iaitu pihak mereka sebagai contohnya kekal dengan Saudi, sedangkan Iran mengambil langkah yang sebaliknya. Itulah sebenarnya yang mencetuskan pertelingkahan dan konflik yang berterusan sampai hari ini, ditambah lagi dengan beberapa isu lain seperti peperangan Iran-Iraq, peperangan Teluk, pembunuhan terhadap Saddam Hussein. Jadi banyak isu-isu yang berlaku, Arab Spring, peperangan di Yaman dan pelbagai lagi. Itu satu hal yang telah pun berlaku dan yang mencetuskan lebih besar kepada pertembungan ini ialah apabila pimpinan kerajaan Saudi menjatuhkan hukuman bunuh kepada pemimpin utama Syiah di Saudi. Kita perlu juga tahu bahawa di Saudi ini terdapat kira-kira 10% orang-orang Syiah yang menjadi rakyat Saudi. Itu satu hal. Kemudian satu perkara yang juga suka saya sebutkan ialah bagaimana Amerika Syarikat cuba untuk mengambil peluang di atas pertelingkahan dan konflik ini dengan pelbagai alasan dan kepentingan yang tersendiri. Yang pertamanya ialah sentiasa meletakkan apa yang disebut sebagai politics of emotion, iaitu politik emosi yang sentiasa memberitahu, menekankan dan mewawarkan bahawa sebenarnya di Asia Barat ini tidak mungkin akan berlakunya persefahaman, berlakunya kerjasama. Kerana apa? Kerana berlainan etnik, kerana perbezaan mazhab, dan juga kepentingan-kepentingan yang lain, terutamanya kepentingan Israel. Tetapi apa yang berlaku beberapa hari yang lepas ini adalah merupakan saya nampak suatu tindakan China yang sangat menguntungkan semua pihak. Selepas daripada mereka nampak Amerika tidak lagi berminat untuk membawa dan memahami suasana yang berlaku di Asia Barat. Sebagai contohnya dengan Abrahamic Accord yang dilakukan oleh Trump, menampakkan bahawa ia bukan membawa kepada kebaikan kepada seluruh rakyat di Asia Barat itu, tetapi membawa kepada perpecahan. Di pihak yang satu, Israel dilihat memainkan peranan. Di pihak yang lain, Israel cuba untuk mencari rakan kongsi, seperti Bahrain, seperti UAE, Morocco, dan juga Sudan di Afrika, dengan tujuan untuk, kalau boleh kita sebut, melakukan pecah dan perintah tadi. Tetapi dengan kejayaan China ini, ramai penganalisis merasa kagum dan pelik bagaimana 4 hari mereka bertemu di antara satu sama lain, langsung tidak ada apa-apa kenyataan dan perkembangan daripada pihak dalaman ataupun pihak luar. Maknanya senyap saja, tiba-tiba pecah. Dan terbukti bahawa China telah berjaya memainkan peran yang sangat signifikan. Bukan dari segi ekonomi. Saya tidak nampak bahawa China sekarang ini dia nak berbaik dengan Iran dan juga Saudi, bukan semata-mata kerana nakkan harga minyak yang lebih murah, keadaan yang ekonomi yang lebih stabil. Tetapi nampaknya dia telah pergi jauh ke hadapan, iaitu cuba untuk menjadi orang tengah yang tidak lagi dapat dilakukan oleh Amerika Syarikat, terutamanya selepas daripada
kegagalan Trump dengan dasar-dasarnya yang agak kita sebut agak tidak tidak stabil dan tidak baik kepada keamanan dan kestabilan politik di Asia Barat. Itu yang saya nampak. Ya, Doktor, melihat kepada kerjasama dan jalinan hubungan serta peranan China dalam menyatu padukan kedua negara ini, apakah kita boleh jangkakan ada pakatan strategik baharu di rantau Asia Barat dengan pendamaian ini? Memang kita nampak sebenarnya China telah yang menjadi kuasa besar yang kedua sekarang ni dari segi ekonomi telah melangkah satu kehadapan, iaitu menjadi kuasa politik ya di arena antarabangsa. Dasar China yang lakukan pada masa ini iaitu dia tidak banyak mengambil tindakan ataupun memihak pada mana-mana pihak di dalam konteks politik dalaman. Ini saya rasa satu kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh China yang telah pun gagal dilakukan oleh Amerika Syarikat ya pada suatu masa dulu. Itu satu. Yang keduanya, China juga telah mengadakan hubungan yang baik dengan Turki, dan China dalam konteks peperangan di antara Rusia dengan Ukraine, dia tidak menunjukkan dia sebagai kelompok yang memihak mana-mana pihak, walaupun kita tahu Rusia dan China mempunyai banyak persamaan ya dari segi ideologi, dari segi tindakan dan dari segi gerakan mereka. Tetapi dengan tindakan ini, saya nampak sekarang ini bukan sahaja dunia Asia Barat, tetapi juga mungkin apa yang disebut sebagai dunia di sebelah selatan ini, iaitu di Amerika Selatan, ya di Afrika juga, kita yakin akan berlaku suatu perkembangan yang sangat menarik. Dan jika sekiranya Amerika masih terus dengan dasar luarnya yang pada masa ini yang tidak berapa selesa dan menunjukkan sikap tidak baiknya dengan Saudi ya, dan juga dengan sikapnya yang sangat agresif ya, membantu Israel itu, saya yakin dan saya percaya dia akan membawa suatu landscape politik antarabangsa yang baru dan berpegang dengan apa yang disebut sebagai prinsip ataupun dasar realism yang dibawa oleh Amerika tetapi dilaksanakan oleh China ya dalam keadaan yang sangat baik dan membantu kepada sokongan yang lebih besar daripada rakyat antarabangsa terhadap China. Baik Doktor, kebiasaannya kita melihat peranan menjadi seorang polis dunia ini dimainkan oleh Amerika Syarikat. Namun melihat China mengambil alih peranan ini, mungkin timbul persoalan apa yang boleh kita jangkakan kepada Amerika Syarikat, kerana melihat kepada Washington menyatakan bahawa mereka terbuka jika terdapat mana-mana langkah perdamaian lebih-lebih lagi di Asia Barat. Akan tetapi apa yang ada di hadapan untuk Amerika buat masa ini? Ya, saya rasa dasar yang dijalankan oleh China pada masa ini bukannya apa yang disebut sebagai dasar polis dunia, tetapi dia nak menjadi pengaman ataupun broker yang bijak, ya, broker yang jujur ya terhadap perkembangan yang berlaku di dunia pada masa ini. Jika sekiranya China berterusan dengan sikap ini, maka sudah tentulah apa-apa yang disebut oleh Amerika Syarikat juga oleh penerakan kongsinya Israel tidak akan laku dan tidak akan dapat diterima oleh kuasa-kuasa yang ada di Asia Barat secara khususnya, kerana mereka telah mempunyai pengalaman bagaimana Amerika sangat memberikan penekanan kepada Israel ya dalam banyak hal yang berkait dengan konflik di Palestin terutamanya. Itu isu poin yang pertama. Poin yang kedua ialah apabila diisytiharkan persefahaman dan persetujuan untuk membuka semula pejabat kedutaan di negara masing-masing di Tehran dan juga di Riyadh dalam tempoh 2 bulan ini, ya kita dapati pemimpin utama Amerika telah menunjukkan sikap skeptik ya, yang dengan mengatakan ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya berlaku ya, dengan kata-kata mereka tidak mungkin Iran akan berpegang dengan janji Iran masih lagi nak menguasai kawasan di Asia Barat, Iran berpura-pura dan sebagainya. Dan lebih teruk daripada itu lagi ialah sikap sebenar ya, yang ditunjukkan oleh Israel yang kita dengar ya, yang kita dapati Netanyahu dan juga pemimpin utama di Israel memberikan kata-kata yang sangat negatif. Puncanya ialah kerana mereka melihat kepentingan mereka itu akan tergugat dan terjejas, dan tidak mustahil selepas daripada ini hampir keseluruhan negara-negara di Asia Barat boleh dengan mudah menerima China sebagai orang perantaraan, sebagai orang tengah untuk menyelesaikan banyak lagi konflik-konflik yang berlaku di Asia Barat. Sebagai contohnya apa yang berlaku di Yaman, saya yakin akan dapat diselesaikan dengan baik. Begitu juga dengan apa yang
yang sedang berlaku di Syria, saya yakin juga akan dapat diselesaikan oleh China melalui kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Ya. China yang mempunyai dasar yang sangat baik dan positif sekurang-kurangnya buat masa ini. Ya, baik. Terima kasih Dr. Kamaruzaman Yusof, Ketua Unit Pendidikan dan Advokasi Yayasan Isra Malaysia di atas penjelasan dan bantuan untuk memahamikan kami sebentar tadi.